الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurniaan, taufik dan inayah daripada Allah, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah berikan kepada kita ruang dan kesempatan sama-sama kita dapat berada di dalam masjid ini. Tak lupa untuk kita pasang niat beriktikaf dalam masjid dan ambil sedikit masa berada dalam majlis ilmu. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpah kurniakan rahmatnya dan dianugerahkan kepada kita akan hidayahnya. InsyaAllah pada pagi ini kita nak sambung kembali bicara kita dalam kitab Ihfazillah Yahfazka ini, dan kita berada pada tajuk Fasabrun Jamilun, maka sabar itu sangat cantik. Wasabru fil Islam ala salasi maratib, sabar dalam Islam itu ada 3 peringkat. Awaluha, yang pertama, sabrun ala ta'at, sabar di atas melakukan ketaatan. Saniha, yang kedua, sabrun alal ma'asi, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Wasalisuha, yang ketiganya, sabrun alal aqdari wal masaib, sabar di atas takdir dan musibah. Ada 3 jenis sabar: sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar di atas musibah yang berlaku. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala waqtalafa ahlu arbabil muamalati wassuluki awit tarbiyati fi ta'rifis sabri, telah berselisih pandangan di kalangan ulama pada pengenalan ataupun definisi sabar itu, makna sabar itu. Faqala ahaduhum, ada yang kata, huwa an yaqta'a jismuka wa anta tabtasimun talazzuzan biqada'illahi wa qadarih. Ada bagi pandangan sabar itu ialah orang ataupun kamu diuji dengan dipotong, dikerak tubuh kamu, sedangkan kamu tersenyum merasai kelazatan dengan ketentuan Allah itu. Itu paling besar sekali lah. Orang potong tubuh kita, kita duduk senyum lagi. Merasai kelazatan ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Itu besar lah. Wa qala al-aqar, ada yang berkata, huwa an tarda bima radiyallahu laka bihi fa ahabbahu ila Allah ahabbahu ilaika,
Yang kedua, bahawa sabar itu memberi makna bahawa kamu redha dengan sesuatu yang Allah redha kepada kamu dengannya, dan kamu suka dia itu kerana Allah suka perkara itu. Itu nampak ringan sikit, iaitu kita redha terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Jadi apa yang Allah bagi kat kita tu Allah suka dan kita pun suka. Itu maksudnya kita mampu bertahan pasal apa? Jiwa kita tu redha. Wa qala salis, dan pandangan yang ketiga, huwa an tahtasibal ajr al-a'zam mimma fataka minal afiyah, iaitu kamu menghitung ganjaran yang besar terhadap sesuatu yang hilang kepada kamu daripada kebaikan. Maksudnya kebaikan yang kita dapat tapi kita tak dapat keburukan kat kita. Keburukan itu merupakan satu jalan ganjaran yang besar. Itu makna sabar mengikut definisi para ulama. Kalau ikut definisi kita ni, sabar ni bersabarlah, kan? Bersabarlah di atas sesuatu yang menimpa kita ni dengan kita meletakkan keridhaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang mudah kita fahamlah. Kerana perkataan sabar ni perkataan yang memang mudah difahami ya, dari segi bahasanya kepada kita semua. Sabarlah. Cuma yang susah sikit nak mengalaminya. Memahaminya mudah, nak mengalaminya susah. Kita boleh beritahu ke orang, sabarlah, hak tu pun tak boleh sabar. Kita bang ke orang lagu tu. Tapi bila main kat kita, rupanya kita pun tak boleh sabar, kan? Kita pun tak mampu nak tahan. Nak mengalami dia itu susah, tapi nak bagi makna dia tu tak ada masalah apa. Habaq kata sabar. Idza alima hadza fa inna Allah azza wa jalla yaqulu fi mahkami kitabih. Apabila kita mengetahui definisi itu, maka Allah SWT sebut dalam Quran dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya dibalasi, yuwaffa as-sabirun, akan orang-orang yang sabar itu, ajrahum, ganjaran mereka nanti di akhirat, bighairi hisab, mereka terlepas daripada perhitungan hisab Allah. Ini janji Allah kepada orang yang sabar. Bila dia sabar di dunia, di akhirat kelak Allah lepas dia daripada hisab. Hisab susah tung, kan? Hisab nak terjemah apa? Nak terjemah temu duga ke? Nak terjemah apa? Nak kena terjemah macam-macam lah, yang mana yang sesuai dengan kita boleh terjemah. Nak peperiksaan ke? Periksa tu bentuknya mana pula, kan? Jadi di hari akhirat ni orang yang sabar dia boleh terlepas daripada perhitungan. Ada lagi lepas tu hisab tu di mahsyar, ada lagi lepas hisab tu ada titian pun, ada lagi banyak lagi lah rintangan-rintangan tu. Tapi lepas satu rintangan tu kira besar lah tu, kan? Besar sangat lah tu. Wallahu azza wa jalla yaqul, dan firman yang lain dalam surah Ali Imran Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu, isbiru, sabarlah kamu, wasabiru, kuatkanlah kesabaran kamu. Bukan sabar tapi bina sabar tu. Dia sabar ni dia kena bina sabar tu. Dia tak boleh main saja, dia kena binakan. Isbiru wasabiru warabitu, buat persediaan, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Semua tu dia naik kepada orang yang bertakwa kepada Allah.
la'allakum tuflihun, semoga kamu berjaya. Wal ibtila'u sunnatun min sunanillah, dan bala bencana itu adalah di antara sunnah-sunnah Allah. Yubtaliyal abdu li arba'ati umur, Allah uji hamba itu kerana 4 perkara. Jadi ujian ni dia tak dapat lari pada kita, dan Allah uji kita kerana 4 perkara. Al-amrul awal, yang pertama, pasal apa Allah uji kita? Untuk kita jadi sabar ni. Tapi pasal apa Allah uji kita? Yang pertama, ar-raf'atu fid dunya wal akhirah, untuk meningkatkan kedudukan kita di dunia dan di akhirat. Jadi Allah uji kita pasal apa? Pasal nak tingkatkan, nak tinggikan kedudukan kita di dunia dan di akhirat. Fa innal mubtalina, maka sesungguhnya orang yang diuji itu a'zamun nasi raf'atan, orang yang sangat besar kedudukannya, haitsu yakunu mubtalina fi awwali tariq, kerana mereka orang yang mula menempuh kesabaran. Kesabaran yang hebat ni, orang yang boleh bersabar ni, kedudukan dia tinggi. Fa idza sabaru, bila mai satu ujian kepada kita, kita sabar. Wahtasabu, dan kita mengharapkan ia adalah satu ganjaran daripada Allah. Kita sabar dan kita ada ihtisaban. Ihtisaban maksud apa? Maksudnya mengharapkan kepada Allah. Rafa'allah zikrahum abadad dahri, maka Allah akan mengangkat kedudukannya selama-lamanya di sisi Allah di dunia dan di akhirat. Sekali Allah uji kita, sekali kita mampu bertahan, maka naiklah satu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Bukan di akhirat saja, di dunia pun Allah tinggikan kedudukan orang yang sabar. Kenapa? Kerana orang yang sabar di dunia ni akan difahami oleh orang lain tentang sikap dia. Kan, orang tahu tengok sikap daripada kemampuan dia menjadi orang yang sabar tu di dunia. Sikap dia sudah diketahui, orang nampak itu hebatnya. Di sisi akhirat dia juga ditinggikan kedudukannya. Wal amru tsani, perkara yang kedua kenapa Allah uji kita, at-tarbiyatu, kerana Allah nak tarbiyah kita. Allah uji kita ni bukan saja-saja. Yang kedua, kerana Allah nak didik kita. Nak didik kita, ujian tu untuk mendidik kita. Fa innallaha yurabbil quluba bil ibtila'i, sesungguhnya Allah mendidik hati manusia itu dengan ujian, hatta tuqlisa, sehingga kita ikhlas, wa tusaddiqa lahu azza wa jalla, dan benarlah perbuatan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji kita ni pasal apa? Pasal nak didik kita. Kalau tidak diuji, maka dia tak mai. Sebab tu dalam surah apa? Surah Ankabut kan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, adakah manusia itu duk sangka bahawa mereka itu akan ditinggalkan boleh menyebut saya beriman, saya beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Maka ujian tu nak meletakkan kita ni pada tahap seorang yang ikhlas jiwa kita kepada Allah. Baru dia mai kekuatan jiwa tu. Itu sebab apa? Sebab yang kedua Allah uji kita tu. Kenapa? Kerana nak didik kita. Kan? Mai sakit, bersepa. Tuan-tuan kalau baca dalam kitab Bahrul Mazi kan, Bahrul Mazi yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Banyak orang ngajak kitab tu kan. Kitab Bahrul Mazi tu, jilid yang pertama tu, sebelum dia menceritakan berkenaan dengan masalah taharah, dia cerita dulu, dia main hadis berkenaan dengan niat kan. Kemudian Syekh Al-Marbawi cerita berkenaan dengan kedudukan kita ni. Dia kata kita ni kadang-kadang Allah uji kita macam-macam, tapi kata Syekh Al-Marbawi, jadikanlah ujian itu sebagai satu salah daripada kita.
Ujian tu kerana ada silap daripada kita. Walaupun bukannya silap yang besar pun, mungkin kita tak buat dosa besar, tapi ada silap-silap yang kita rasa silap itulah sebab ujian. Dia bagi contoh mudah ya. Dia bagi contoh, mungkin tak pergi masjid kot. Contoh kecil lah. Siapa jadi macam ni? Tak pergi masjid kot. Kan? Jadi contoh benda yang kecil-kecil pun kita kena sabitkan, kerana dia adalah satu tarbiyah yang Allah nak bentuk kita ni supaya kita tu ikhlas. Mungkin kita tak ikhlas hati no. Kena betul kan? Sebab Nabi sebut la yukhriju illa lis-salah. Orang yang pergi masjid dengan kena meletakkan tujuan daripada awal lagi. Tujuan dia tu untuk pergi menunaikan sembahyang. Wal amru salis, perkara yang ketiga. Kenapa Allah uji kita? Tahqiqul ubudiyyati. Yang ketiga, tahqiqul ubudiyah ni untuk menjadikan kita mencapai tahap kehambaan. Tahqiq kan? Tahqiq ni makna apa? Tahqiq ni kalau buku, kalau orang tulis buku, kita buat nota kaki tu, kita buat tahqiq dia tu. Kalau buku dia tu tak ada mai hadis, tak ada bagi tahu hadis tu riwayat apa, kita tahqiqkan. Mai kata-kata ulama, kita tahqiqkan, kata ni ambil daripada ulama mana, kita perjelaskan, perdetailkan. Maka kenapa Allah nak uji kita? Tahqiqul ubudiyah, untuk menjadikan kita ni penghambaan kita tu benar-benar hebat. Tu. Fa inna Allah yuridu an ya'rifa anna hadzal 'abda 'abdun lahu. Dan sesungguhnya Allah SWT mahu mengetahui bahawa hamba ini betul-betul hamba dia. Anna hadzal 'abda 'abdun lahu. Ini betul-betul hamba dia. Wala yumkin an yakuna 'abdan bil id'a. Tidak mungkin seorang itu menjadi hamba Allah dengan hanya mendakwa dia saja. Bil id'a, saya hamba Allah, saya orang Islam kan, dia mengaku orang Islam, saya orang baik, mengaku dia baik, tapi tak ada ujian kan. Wala bil hujjati allati la yaqumu 'alaiha dalilun hatta yu'lina al-'ubudiyah. Tidak diberikan satu ujian yang menunjukkan dia benar-benar penghambaan. Maka ujian itulah yang mematangkan kita. Ujian itulah yang menjadikan kita hebat. Sebab itu Nabi sendiri pun diuji, sahabat-sahabat pun diuji, macam-macam ujian yang dikenalkan. Imam Syafi'i pun kena uji kan. Pernah dalam satu cerita, Imam Syafi'i pernah diikat tengkuk dia bersama dengan beberapa orang ulama, ditarik dalam perjalanan yang jauh kerana dihukum. Tu dia yang kita duduk dengar, Imam Syafi'i ni, mazhab Syafi'i ni, kita duduk nampak baca dalam kepala otak kita, dia duduk di masjid, dia duduk mengajar. Tapi dia juga adalah seorang yang mempertahankan Islam. Diuji ujian kan, ujian tu mentarbiah atau mentahqiqkan penghambaan seseorang itu. Barulah dia buat kerja tu, dia rasa ikhlas dia kepada Allah Taala. Wa katsirun minan nasi, kebanyakan daripada manusia itu yu'lina ataupun ya'linu annahu 'abdun, mengiklankan dirinya bahawa dia hamba. Walakin idza batuliya, tetapi bila diuji, nakasa ala aqibai, dia terguih tak mampu menahan ujian itu, khasirad dunya wal akhirah, rugilah dia dunia dan akhirat. Itu. Dan kata ulama, famin a'zami fawaid ibtila annahu yaqilakal maqal ubudiyah. Dan inilah yang paling besar sekali, kedudukan yang paling besar sekali ialah bila kita sudah dapat berada pada maqam kedudukan penghambaan. Disebut maqam. Maqam ni kedudukan penghambaan kita. Sebab apa? Sebab bila Allah mengaku kita hamba, selesai tuan-tuan. Allah mengaku Nabi Muhammad itu hamba, selesai Nabi Muhammad. Allah tak sebut subhanallazi asra bi Muhammadin
Allah sebut subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah dah mengaku Nabi Muhammad itu hambanya. Kan? Tabarakallazi nazal furqana ala 'abdihi. Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Quran ala 'abdihi, kepada hambanya. Siapa? Nabi Muhammad. Bermakna Nabi Muhammad telah mendapat pengiktirafan daripada Allah sebagai seorang hamba. Kita mengaku hamba. Kita mengaku kita hamba Allah, tapi adakah Allah iktiraf kita sebagai seorang hamba? Penting tu. Jadi salah satu caranya ialah bila kita mampu menghadapi ujian, maka ujian itu adalah untuk mentahqiqkan pengibadan kita berada pada maqam al-ubudiyah, kedudukan penghambaan yang sangat tinggi. Wal amru rabi', dan perkara yang keempat kenapa Allah uji kita, al-ajru wal masubatu, kerana ganjaran dan pahala indallahi subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa la tudhi'u 'indahu al-wada'i', tak akan tertinggal walaupun sekecil mana pahala yang kita buat, yang kita lakukan, yang diuji oleh Allah kepada kita, walaupun kita nampak kecil. Kan? Lah disebut ma min syaukatin fama fawqaha, kan, illa rufi'at, kan, atau kama qal, Nabi kata tidak ada satu duri ataupun lebih besar pada duri ataupun lebih kecil pada duri, kena duri keman, kan, kena duri kecil pada duri ataupun besar pada duri, semuanya itu akan diangkat kedudukan manusia itu si Allah SWT. Tak ada yang tertinggal, tak ada yang terlepas. Kita ni boleh terlepas, tapi apa yang Allah uji kita semuanya masuk dalam catatan. Wa huwa la yakhsiru man yu'amilahu subhanahu wa ta'ala bal yastafid. Orang yang diuji oleh Allah itu dia tidak akan rugi walaupun sikit, bahkan dia akan mendapat faedah yang besar. Wa huwa la yahzamu wa man yatawallahu wa yantasil, bahkan dia akan dikira seorang yang menang kalau dia mampu dengan ujiannya. Falzim yadaika bihablillahi mu'tasima, maka kukuhlah tangan kita, kedudukan kita ni untuk menjadi orang yang mampu bertahan. Kata ulama lagi, iza alima hadza, bila kita tahu Allah uji kita kena empat benda ni, fa inna mimma yuqaffiful ibtila inda katsir min ahli ilmi, maka kita kena tanam dalam jiwa kita macam mana kita nak bagi rasa ringan. Allah uji kita, maksudnya sekarang ni kita faham yang pertama, memang kita tak dapat nak lari pada ujian. Pasal apa? Pasal empat benda ni lah Allah akan uji kita. Jadi kita tak boleh mengaku kita hebat. InsyaAllah Allah uji kita, tapi Allah uji macam mana tak tahu. Dan bila Allah uji itu salah satu yang mampu kita harung. Allah tak akan uji benda yang kita tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah bagi, pasal saya kena berat, depa kena tak berat, pasal kita mampu, kan. Bahkan bila kita kena berat, kita dapat kedudukan yang lagi tinggi. Tapi benda tu bila mai kita pun fikir-fikir tak mampu nak menghadapinya, maka kata ulama, macam mana cara kita nak bagi rasa ringan, yuqaffifa, nak bagi rasa ringan ujian tu. Kena bagi rasa ringan tak? Baru dia berasa seronok kan, berasa hebat. Dia kata di sini, yang pertama sekali untuk kita merasai ringan segala ujian yang datang kepada kita ialah an tu'mina bil qada'i wal qadar. Kita mesti meletakkan keimanan yang penuh pada qada dan qadar. Ni dipanggil rukun iman. Beriman kepada Allah tak ada masalah, beriman kepada Rasul tak ada masalah, beriman pada malaikat tak ada masalah, beriman pada hari kiamat tak ada masalah, kan? Beriman pada kitab tak ada masalah. Tapi bila beriman dengan qada dan qadar, jadi masalah. Maksudnya dia bukan takat sebut saya beriman dengan qada dan qadar, tapi dia mesti melalui rintangan-rintangan qada dan qadar
Kan, benda yang berlaku kepada kita, ketentuan yang berlaku kepada kita bukan kerana pilihan kita. Tentuan belajar ilmu tauhid pun ada, dia panggil amal ikhtiari, ada amal ittirari. Benda tu kita ikhtiar, kita buat, tapi benda yang berlaku tu dia ittirari, benda yang bukan daripada ikhtiar kita. Dalam kitab-kitab lama dia sebut apa? Seorang yang naik pokok nyok, ikhtiar daripada dia nak ambil buah nyok, tapi tanpa dia sedar, dia pergi pegang pelepah nyok yang tua, jatuh pokok nyok. Jadi jatuh pokok nyok tu bukan ikhtiar dia, dia panggil amal ittirari. Benda tu Allah tentukan. Dia panggil qada dan qadar, kena beriman dengan benda itu. Kalau hak tu tak ada kat kita, tak selesai kita. Tapi bila hak tu ada, insya-Allah benda ni akan meringankan kita. Sebab tu dia kata di sini, fa fi sahihil Muslim, dalam hadis sahih Imam Muslim, an Yahya bin Ya'mir, daripada Yahya bin Ya'mir, qala, kata dia, qala Ibn Umar, kata Abdullah bin Umar, lamma hadasa, bila berlaku satu peristiwa, anna qauman fil Iraq, satu kaum di Iraq, la yu'minu bil qada'il wal qadar, mereka tidak beriman dengan qada dan qadar. Zaman tu zaman Abdullah bin Umar. Kan, zaman Abdullah bin Umar, dia hidup sampai zaman tabi'in. Dia sahabat Nabi tapi dia hidup sampai zaman tabi'in. Abdullah bin Umar ni anak kepada Sayyidina Umar. Jadi pada masa dia tu ada satu kumpulan di Iraq. Dia masa dia, zaman dia tu khalifah belum khalifah Bani Umayyah, pemerintahan dia di Syria. Tapi ada satu kaum di Iraq, dia selepas Bani Umayyah, Bani Abbasiyah di Iraq. Jadi ada satu kumpulan orang Islam di Iraq, la yu'minuna bil qada'i wal qadar, tidak beriman dengan qada qadar. Apa kata dia? Wallazi yahlifu bihi Ibnu Umar, dan yang bersumpah dengannya oleh Ibnu Umar, lau anfaqa ahaduhum misla Uhudin, kalaulah sesiapa pun yang membelanjakan hartanya walaupun sebesar bukit Uhud, zahaban, emas, dia sedekah satu bukit Uhud emas, ma taqabbala minhu, Allah tak akan terima sedekah dia, hatta yu'mina bil qada wa qadar, sehingga dia mesti meletakkan keimanan dengan qada dan qadar itu dahulu. Itu orang dipanggil rukun iman lah. Rukun iman ni kena beriman semua, kan? Tapi benda yang berlaku kepada kita ni qada dan qadar, ketentuan Allah. Benda ni kadang-kadang dia mencetuskan jiwa kita ni tak boleh nak terima, nak kena letak tu dulu, kan? Kita rancang, kita kena buat perancangan, tapi kadang-kadang dia tak berlaku mengikut perancangan kita. Kita tawakal, kita kena terima, kan? Hakikat itu mungkin kita kena kembali balik yang tadi, mungkin itu tarbiyah daripada Allah, mungkin Allah nak tengok tamanah kita tak betul lagi, kita kena kembali sana balik. Tapi kita kena beriman, kita kena terima ia adalah satu qada dan qadar daripada Allah. Siapa nak sangka tuan-tuan tak pergi turun tangga, tergeleceh jatuh tangga, tak ada orang pergi terjun jatuh tangga, kan? Yang kita pun minta tak mau lah. Sebab tu Nabi ajak kita baca doa. Nabi ajak kita baca doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Pendek ya, baca doa tu selalu, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kata ulama, al-afwa wal afiyah ni ialah kesihatan tubuh badan, dan afiah ni adalah kesihatan luar. Kesihatan luar kita tak tahu, kan? Kita tak tahu. Nabi ajak kita nak keluar rumah, kan? Bismillah, Masya Allah, tawakkaltu ala Allah. Nabi ajak kita. Pasal apa? Pasal benda yang akan datang kita tak tahu, dan kita tak mau jadi berlaku buruk, maka kita kena letak serahan kita kepada Allah SWT, kan? Kita kena letak. Tapi kadang-kadang nak buat macam mana? Kita kena beriman dengan qada dan qadar. Wa fil hadisi sahih an Ubadah bin Samit, dalam hadis yang lain yang sahih daripada Ubadah bin Samit,
annahu qala li ibnihi lamma hadaratul wafah, ketika dia nak mati, Ubadah bin Samit sahabat Nabi, ketika dia nak mati, dia panggil anak dia. Dia katakan anak dia, ya bunayya, wahai anakku, alaika bil imani bil qada'i wal qadar, wajib kamu beriman dengan qada dan qadar. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi diriku di tangannya, yakni demi Allah, illam tu'min bil qada' wal qadar, kalau kamu tidak beriman dengan qada dan qadar, la yanfa'uka amaluka abada, semua amalan kamu semua tak dipakai kau. Penting sangat kan, penting sangat. Kita nak kena menjiwai lah, nak kena menjiwai benda tu. Benda tu duduk dalam jiwa kita. Bukan kita pergi terjun benda buruk. Allah pun tak bagi kan, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu melemparkan diri kamu kebinasaan. Bukan kita nak lempar, kita kena jaga. Kita kena berjaga diri kita, kena jaga keluarga kita, jaga negara kita, jaga yang baik semua. Tapi kadang-kadang ada benda yang berlaku tanpa diduga oleh kita, maka ia adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman dengan qada dan qadar itu akan menjadikan orang itu ringan di dalam ujian Allah datangkan kepada kita. Wa fi Sunan Tirmizi, dalam hadis dalam Sunan Imam Tirmizi, hadis simpunan Imam Tirmizi, bisanadin hasanin, dengan sanad hadis yang baik dan yang hasan, ani bin Abbas, daripada Abdullah bin Abbas, min hadisihi tawil, dalam satu hadis yang panjang, qala, katanya, kuntu darafa Rasulullah SAW, saya menunggang bersama dengan Nabi SAW, faqala li, maka Nabi berkata kepada saya, ya gulam, wahai budak, ni hadis yang kita baca selalu, inni u'allimuka kalimatin, aku akan ajak kepada kamu beberapa perkara. Ihfazillah yahfazka, kamu pelihara Allah, Allah pelihara kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, kamu pelihara Allah, kamu akan dapati Allah di mana kau berada. Ta'rifu 'ala Allah fil raqa, kamu kenal Allah pada waktu kamu senang. Ya'rifuka fi syiddah, Allah akan kenal kamu waktu kamu dalam keadaan yang tertekan. Dan dalam hadis tersebut, wa'lam anna nasra ma'as sabri, Nabi kata, wa'lam, ketahuilah, anna nasra, sesungguhnya kemenangan itu, ma'as sabri, berada pada orang yang benar-benar sabar. Orang yang sabar ni tak apa, macam mana pun dia akan rasa selesa. Kemudian kata Nabi lagi, kemudian kata ulama lagi, wa'la, kata Nabi lagi, wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, sesungguhnya apa yang menimpa kamu bukan silap daripada kamu, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan apa yang kamu silap sebenarnya dia tidak menimpa kamu. Semua ketentuan daripada Allah kan. Pasal apa? Pasal dia berlaku bukan kerana kita yang pergi buat benda buruk, tapi dia berlaku ia adalah ujian daripada Allah. Fa'awwalu ma yuqafiful ibtila' wal masaib qadiyatul iman, maka di sini yang kita boleh faham, yang sangat penting untuk kita faham, benda yang paling utama untuk meringankan rasa kita bila kita ditimpa ujian dengan sabar itu ialah apabila kita meletakkan keimanan kepada Allah itu dengan qada dan qadar pada tahap yang pertama. Faman lam yu'min bil qada'i wal qadar, barang siapa tidak beriman dengan qada dan qadar, fala qabalallahu lahu sarafan wala adla, Allah tidak terima segala amalannya, sama ada amalan yang kecil atau membesar, Allah tidak akan membersihkan dia dan dia akan mendapat azab yang pedih. Maka beriman dengan qada dan qadar itu benda yang paling utama, yang pertama sekali. Sanian, yang kedua, perkara yang boleh meringankan ujian ni, yang kedua, anta'rifa, bahawa kita tahu, kita kena tahu, annama asabaka, bahawa apa yang menimpa kita itu qalilun, kecil ya, bin nisbati, jika dinisbahkan, lima a'taka Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang Allah bagi kat kita.
Kena ingat gitu, bahawa apa yang ditimpa pada kita tu kecil ya, nak banding dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Dalam Quran dan surah An-Nahl Allah kata apa? Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa yang ada pada kamu semuanya hilang, apa yang ada di sisi Allah semuanya akan kekal. Fama asaballahu al-'abda bimaradin, dan Allah tidak menguji hamba itu dengan satu penyakit, au hammin, ataupun satu kegelisahan, au haznin, atau satu duka cita, illa kafarallahu bihi min sayyi'at, kecuali Allah nak hapuskan dosa dia. Wa'lam annaha takfirun 'indahu subhanahu yudayyi', ketahuilah bahawa penghapusan dosa daripada Allah itu tidak akan sia-sia, maksudnya mesti berlaku. Apa Allah uji kita, mesti Allah akan hapuskan segala dosa kita. Maka naknya Allah bagi kita ni banyak dah nikmat Allah berikan kepada kita. Allah uji sikitnya kan, uji pening kepala sikitnya, tu pun gelisah tak ada dah, marah tak ada dah. Sebab pasal pening kepala. Sebenarnya banyak ujian. Kita ni tak sedang. Bila kita duduk senang, kita tak sedang. Kita duduk berjalan, kita tak sedang. Rupanya kita duduk berjalan ni, orang keting kita tu, dia duduk tuih, no? Orang keting kita ni berjalan, dia tuih tekan, tuih. Kita tak rasa apa pun. Mai sekali sakit orang keting. Sakit orang keting betul, Allah, orang keting sakit, tak boleh nak berjalan no. Baru duk tahu orang keting tu sakit dia berjalan. Kita marah tengok bulu hidung kita keluar, kita tak mau jaga kan. Bulu hidung keluar kena jagalah kan. Tapi kita nak marah bulu hidung, apa ni baik tak payah daripada bulu hidung. Rupanya bulu hidung tu dia filter yang bagus, filter dalam tubuh badan kita, nak selamatkan kita dari penyakit. Allah, banyaknya macam-macam Allah uji, Allah bagikan kepada kita ni. Allah uji kita sikit. Maka benda yang nak meringankan kita ini ialah kita kena rasa Allah kecil ya, nak banding dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Macam-macam dah nikmat kita, kesenangan kita. Senang dah kita tuan-tuan, nak banding dengan orang lain kita lagi senang. Maka apa yang Allah uji kita itu adalah kecil saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, satu lagi ya, anta tasalla bil musabin au mubtali minan nas wa an ta'lama anna kulla darin fiha musibah. Yang ketiga, kita kena ingat bahawa ujian ini tak ada siapa pun boleh lepas. Ujian ini tak ada siapa pun boleh lepas. Semua orang akan kena ujian kan. Maka kata ulama, fahmadillahu azza wa jalla in asabta bi musibatin wa'zam anna musibatan tusibul abdi musibatu fid din wa musibatu fid dunya. Ketahuilah musibah ni dia akan berlaku sama ada pada agama ataupun pada diri. Dan bersyukurlah kepada Allah sekiranya musibah itu hanya berlaku pada diri. Fahmadillah azza wa jalla in asabat bi musibatin fi jismika au fi waladika au fi malika, pada tubuh badan kita, pada keluarga kita, pada harta kita. Walam tusib bi musibatin fi dinika, kita kena bersyukur, alhamdulillah lah, musibah ni tak kena kepada agama kita. Kalau kena kat kita saja boleh gagah, tak apa lagi. Yang kena kat agama. Tapi kalau musibah kena kat agama, lorak kan, bahaya. Fa innaha min a'zamil masaib bal hiya ummul masaib. Kalaulah berlaku musibah kepada agama, itu sangat-sangat bahaya. Tapi musibah dekat kita, maka kalau kita tengok dalam sirah Nabi SAW, kalau musibah kepada Nabi, Nabi tak heran pun. Tapi musibah kepada agama, Nabi akan ambil berat. Begitu juga para sahabat Nabi. Wasma'u al-an ila salihin fi qisasin ajibin wasi'in awradahu Allah Ta'ala fil Quran Karim. Kemudian
Lepas ni kita nak sebut di sini beberapa contoh. Jadi ada 3 benda yang meringankan kita dengan ujian, dan lepas ni kita nak sebut berkenaan dengan contoh-contoh yang Allah datangkan dalam Al-Quranul Karim dan contoh-contoh yang berlaku pada sahabat Nabi. Dalam Quran ni antaranya contoh yang berlaku kepada Nabi Ayyub, kita akan baca. Kemudian kepada sahabat Nabi antaranya yang berlaku pada seorang sahabat namanya Imran bin Husain. Ini yang berlaku pada sahabat Nabi. Dan berlaku kepada seorang perempuan kan, yang kena sakit sawan. Ini pun kita dah baca dalam satu hadis pada kuliah malam kita. Ni yang kita akan baca juga, nak sebut tentang kesabaran. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, benda ni takat boleh bercakap, takat boleh sebut, takat boleh bagi definisi, siapa pun boleh bagi. Tapi mengalaminya, menghadapinya, itu diri masing-masing. Kena kukuhkan jiwa kita kan, nak kena kukuhkan jiwa. Kita tak boleh kata hoi apa mereka ni banyak tu pun tak boleh, oh kata korang kan. Pasal zaman Nabi pun, Nabi pernah tegur, saya pernah sebut banyak kali kan, Nabi pernah tegur seorang perempuan yang sedih menangis di kubur suami dia. Dia tak kenal Nabi. Nabi pi nampak dia, Nabi suruh dia sabar. Dia marah kat Nabi, dia perambat Nabi. Kemudian sahabat kata, kamu tahu tak siapa tu? Dia kata tahu. Sahabat kata, itulah Rasulullah. Dia kata, Rasulullah kah? Dia terus pergi kejar Nabi sampai ke rumah Nabi, ketuk rumah Nabi. Nabi buka pintu, dia kata, ya Rasulullah, saya sabar. Tadi dia tak sabar. Apa Nabi kata? Innamas sabru fi sadmatil ula. Sabar yang paling hebat ialah pada cetusan pertama. Tu hak mula-mula susah. Boleh mengamuk kan? Dia mengamuk tu, dia tombok habis dinding-dinding tu. Lepas tu baru Allah, alhamdulillah, sabar. Dia tak boleh pergi peringkat pertama, dia pergi peringkat kedua. Peringkat kedua pun boleh gagah lagi lah. Tapi nak dapat hak pertama tu bukan boleh sembang saja kan? Benda tu benda yang perlu ada pada kita kekuatan. Jadi dekat tu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelemahan daripada diri saya sendiri. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.